Ya, penonton, hebat, 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 ketereh hebat. Lagi hebat hari ini kita cukup berbesar hati. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia berangkat pada hari ini di Kem Putra Hatam. Hatam ni singkatan daripada Tan Sri Anwar Musa. Apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Tan Sri, kita hari ini, inilah lokasi penggambaran kita pada hari ini. Memang cukup indah kawasan ni Tan Sri. Kalau boleh saya nak duduk sini lama Tan Sri. Boleh. Sebab pemandangannya dengan sungai. Ke Tan Sri, mungkin untuk permulaan ni Tan Sri, boleh Tan Sri ceritakan kepada penonton bagaimana tertubuhnya khatam ini dan juga pemilihan lokasi ini Tan Sri? Sebenarnya ada sejarah di belakangnya. Dia berlaku secara kebetulan. Pada satu malam, satu orang tu datang ke rumah saya berasal nak menunaikan satu haji. Jadi dia kata dia nak jual kalau dia hendakkan sikit tanah Mekah. Jadi saya waktu itu saya pun tak datang tengoklah tanah tu macam mana dan sebagainya. Sebab saya mengatakan saya harus menyampaikan hasrat beliau. Jadi saya pakai sanggup lah saya fikir lepas ikhlas kita ni bila saya fire tanah yang tak boleh diusahakan untuk apa-apa yang ada ni hanya tebing sikit, kemudian di sini ni semuanya kawasan fire. Jadi saya pun termenung juga lah waktu itu di sini tak ada jambatan, ada rakit buluh saja nak menyeberang pada sini ke sana tu ada rakyat waktu itu. Jadi bila saya fikir apa yang saya nak boleh buat dengan tanah paya yang sedemikian, tanah yang terbiar, memang terbiar. Jadi waktu itu tahun 1997 gitu ya. 97, 96 itu saya ambil beberapa kawan-kawan lah untuk membantu saya. Kita berfungsi. Kemudian saya galikan kolam, timbul dan buat jadi bentuk macam ini lah. Lepas tu dengan bantuan kawan-kawan kami bantu seorang kawan pada Sarawak. Kedua-duanya dah meninggal. Allahyarham Datuk Nur Zahidi dan juga Allahyarham Datuk Arif Mahmud. Ya. Jadi kami bina lah bangunan ni sikit-sikit. Dan lepas itu saya fikirkan dulu keluarga saya, ayahanda saya adalah pakar Al-Quran, Qur'an yang lama berada di Mekah, kalau balik ke Kelantan menjadi guru dengan kepakarannya adalah bidang kirati ada Al-Quran. Saya fikir bagaimana dapat saya menyambung legasi almarhum ayahanda saya, guru Al-Quran. Jadi saya kata saya wakafkanlah tempat ini. Serahkan kepada saya serahkan kepada yayasan. Kemudian ada lembaga mentadbir untuk memberi pembelajaran ilmu Al-Quran. Jadi pembelajaran ilmu Al-Quran dalam berbagai-bagai bentuk lah. Ada yang bentuk asas, ada Al-Quran yang bentuk intermediate, ada Quran peringkat taranum yang tahapnya agak tinggi. Jadi itulah yang dia ni. Dan ini tempatnya bila saya balik, ada masa saya duduk sini, saya tidur bermalam di sini sebagai satu tempat juga untuk saya bertemu dengan penduduk-penduduk di sekitar lah. Di tempat ini agak nostalgik bagi saya kerana latar belakangnya. Tapi yang pentingnya adalah tempat ini adalah tempat yang telah didedikasikan kepada usaha-usaha untuk mendalami ilmu Al-Quran dengan cara percuma, murah dan boleh disertai oleh sesiapa saja. Alhamdulillah, bagaimana tercetusnya penubuhan khatam ni Tan Sri daripada kawasan yang terbiar, tapi sebenarnya kawasan ini sememangnya sangat cantik dan indah Tan Sri. Kemudiannya dijadikan sebagai tempat untuk hafazan Al-Quran dan pembelajaran Al-Quran dalam kita menegakkan syiar Islam Tan Sri. Memang sangat sesuai lah untuk kita menghafaz Al-Quran di kawasan yang sangat mendamaikan macam ni Tan Sri. Jadi kita tengok juga Tan Sri di khatam ini tenaga pengajarnya bukan boleh kita kata hebat-hebat semuanya. Ada yang wakil peringkat kebangsaan, ada yang sampai
kita melahirkan Polri dan sebenarnya itu pun satu pada tujuannya, bukan saja yang datang belajar, tapi tenaga pengajar tu di Kelantan ini ramai tokoh-tokoh Al-Quran. Sebab tu antara yang banyak membantu di sini adalah Datuk Nik Jaafar, tokoh Ma'al Hijrah dan seorang pada hakim Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Nik Jaafar banyak membimbing termasuk kari-kari dan termasuk yang telah dapat menjadi johan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan macam yang pagi ini telah pun ada di Temu Ramah beberapa orang daripada mereka. Jadi dan Hajah Faridah Mak Saman misalnya, tokoh legenda dari segi pembacaan Al-Quran yang sangat tinggi nilainya. Datuk Hajah Faridah juga adalah datang untuk turut mengajar. Selain pada Tuan Haji Cik Mak Hussein yang di Temu Ramah tadi. Jadi Datuk Nik Jaafar dan juga anak-anak muridnya, selain daripada guru-guru agama, guru-guru Al-Quran yang lain. Saya bersyukur kerana mereka telah macam kata bersetuju untuk memberi dokongan. Saya sendiri tak mampu sebab saya tidak mempelajari bidang mendalam sebegitu ya. Jadi mereka yang membantulah. Itulah perkembangannya di Kem Putra Khatam, kelas hafazan dan pembelajaran Al-Quran Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri, jadi kita difahamkan semalam Tan Sri memang penuh jadual Tan Sri untuk aktiviti menyantuni masyarakat di Ketereh Amnya. Jadi mungkin boleh Tan Sri kongsikan kepada penonton apa antara aktiviti kemasyarakatan yang Tan Sri jalankan semalam Tan Sri? Saya kalau bila berpeluang untuk balik ke kawasan, memang tak cukup masa lah ya. Sebab saya walaupun berada di Kuala Lumpur, perhubungan saya dengan rakyat dalam kawasan tu berjalan sepanjang masa. Rakyat dalam kawasan Ketereh ini dah jadi macam satu keluarga besar. Mereka bebas untuk berkomunikasi dengan saya sepanjang masa. Dan bila saya balik, itu satu daripada perkara yang paling teringin dan saya cuba buat seberapa banyaknya adalah ziarah rumah ke rumah. Alhamdulillah. Sama ada orang tua-tua, orang lama, orang yang uzur dan sebagainya. Tapi masa tu memang sangat-sangat terbatas, dapatlah pergi seberapa banyak. Yang keduanya menziarahi keluarga-keluarga daif, keluarga miskin. Itu juga jadi macam satu rutin saya. Kalau saya ada peluang saja, saya akan jenguk, saya akan duduk dengan mereka, saya akan berbual-bual dan berikhtiar kalau dapat kita membantu mereka. Jadi ziarah itu dah satu kemestian, satu benda yang wajib yang kita memang saya lakukannya boleh dikatakan sepanjang masa. Itu yang pertama. Yang kedua yang lazim saya lakukan adalah untuk melihat kawasan-kawasan yang sedang kita laksanakan pembangunan lah. Sebab sepanjang masa di Ketereh ini ada kerja-kerja pembangunan untuk memajukan kawasan non-stop. Ya, non-stop. Macam sekarang misalnya saya ada sekurang-kurangnya 3 buah masjid yang sedang didirikan. Alhamdulillah. Yang saya sebahagian ada yang berdana kerajaan, ada dana yang saya usahakan sendiri. Jadi bila balik pergi tengok progres dan kemajuan. Kalau dulu sebelum daripada ini untuk menyiapkan pusat Giat Mara Prima, Giat Mara yang besar. Dan juga rancangan untuk membangunkan sebuah maktab rendah sains mara Ulul Albab yang juga didedikasikan kepada mendidik anak-anak pelajar-pelajar pintar pada masa yang sama menjadi ahli hafazan. Dan juga projek-projek lain, projek-projek kecil yang lain lah, ada projek jalan. Dan macam semalam saya memfokuskan kepada melawat dan meninjau situasi khidmat jalur lebar dalam kawasan Parlimen Ketereh. Di manakah tempat, kerana banyak yang hantar mesej pada saya, WhatsApp pada saya, kawasan dia internet tak cukup kuat, tak cukup laju, ada kawasan tak sampai dia punya coverage dan sebagainya. Jadi macam semalam saya sempat mengunjungi 3 menara yang berbeza-beza. Ada menara yang baru dinaik tarafkan kepada perkhidmatan 4G baru 2-3 hari yang lalu dimulakan di Kampung Tok Kong, satu penempatan kampung tradisi Cina, masyarakat Cina, dan juga kampung Melayu. Dan juga ada juga menara
yang hanya ada satu telco saja berkhidmat. Jadi didapati pengguna telefon lain daripada telco yang berlainan tak dapat khidmat yang baik. Jadi kita buat tinjauan-tinjauan, kemudian dapatlah kita mengambil langkah-langkah. Tujuan saya di kawasan Parlimen Ketere ini, kalau dulu keperluan masyarakat luar bandar adalah jalan, bekalan elektrik, bekalan air dan sebagainya, selain daripada kemudahan ibadat dan sebagainya. Sekarang ini adalah rata-rata keperluan yang paling mendesak adalah khidmat ataupun kemudahan internet yang berkualiti. Dan ini yang antara yang kita pelajari sejak adanya PKP, di mana para pelajar misalnya terpaksa melakukan PDPR daripada rumah masing-masing, dan itu membuka satu lembaran baru dalam kaedah belajar di luar sekolah yang semuanya memerlukan kepada kemudahan internet yang berkualiti tinggi. Kemudian kita sekarang ini juga berada di peringkat awalan bagaimana kegiatan digital ekonomi menjadi atau harus dijadikan sebagai sebahagian daripada kita punya kehidupan. Jadi untuk dalam kawasan Parlimen Ketere sebagai satu kawasan yang agak maju dan juga dia satu kawasan yang berada dalam daerah Kota Baru, cuma dia sebagai suburban, kita lihat banyak usahawan-usahawan kecil yang ada dalam kawasan Parlimen Ketere. Daripada pembuatan yang menjual di tempat, dengan ada juga yang sudah mula memasarkan keluar kawasan. Jadi kita berharap untuk melatih seberapa ramai penyertaan dalam e-dagang, e-commerce, dan juga penggunaan platform-platform e-dagang yang lain. Jadi ini tumpuan yang saya berikan. Wow, banyak tumpuan yang diberikan oleh Tan Sri. Tadi Tan Sri dah menyatakan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan masjid, membaik pulih dan sebagainya. Semuanya demi kesejahteraan keluarga Malaysia khususnya di Ketere ini. Dan juga Tan Sri menyebut berkenaan keperluan asas internet berkelajuan tinggi, internet yang berkualiti untuk masyarakat di Ketere, khususnya bagi para pelajar selepas pandemik, dalam tempoh pandemik ini, Tan Sri. Jadi bagaimana Tan Sri melihat dengan perkembangan semasa ini SKMMM melaksanakan menara-menara baru dan sebagainya, memberi impak bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada usahawan digital di sini, Tan Sri? Ya, ini kalau kita perhatikan, dia apa yang kita sebut sebagai ekosistem perkhidmatan jalur lebar itu sangat luas. Dia bermula dengan perlu adanya prasarana, dan prasarana itu pula bukan hanya connectivity tetapi quality. Speed, ya. Kalau peringkat awalan dulu keperluan untuk telekomunikasi hanya keperluan untuk suara, voice. Yang mana 2G memadai, kita sudah boleh buat call, kita boleh, kemudian ni ada WhatsApp dan sebagainya. 2G, 3G cukup untuk kerja-kerja yang berasaskan kepada suara yang tidak menggunakan data yang banyak. Kemudian as time progress, kita dapati aplikasi kepada kemudahan jalur lebar itu makin luas dalam kehidupan harian, dan mulalah keperluan kepada upload dan download data yang lebih besar, termasuklah video misalnya, ataupun atau urusan-urusan, termasuk urusan misalnya internet banking, ataupun e-wallet, dan juga perniagaan-perniagaan online dan sebagainya. Dan apabila datang pula PKP, kita dapati trafik penggunaan kepada data itu dalam satu keluarga meningkat, kerana seluruh anggota keluarga serentak perlu menggunakan data. Maka speed yang ada, yang 5 megabit per second, 6 megabit per second, yang dulunya dah cukup selesa dari segi connectivity bercakap, membawa suara, sekarang sudah menjadi tidak cukup. Ya, masing-masing buat kerja di laptop, masing-masing work from home. Kemudian ada pula rangkaian hiburan, nak tengok Netflix lah, nak tengok movie dan sebagainya. Maka tak dapat tidak, kita mesti membekalkan bukan lagi connectivity tetapi quality. Maka kita perlu migratekan kepada 4G dalam kawasan Ketere, kawasan Kelantan keseluruhannya. Untuk Kelantan saja lebih pada 1 bilion kita peruntukkan
sama ada daripada dana USP, daripada dana peruntukan kementerian dan sumbangan daripada syarikat-syarikat telcos supaya Kelantan termasuk kawasan remote, kampung orang asli di Kelantan, di Gua Musang. Saya telah beri arahan baru ni untuk SKMM pergi tengok di Kampung Bahagia. Kerana saya pernah dibesarkan di Kampung Lakluh dan di Kampung Bahagia jauh di hulu Kelantan sana, supaya semuanya mendapat satu konektiviti serta kualiti. Supaya dengan adanya khidmat jalur lebar yang sedemikian, kehidupan rakyat, pendapatan, ekonomi rakyat, aktiviti rakyat akan dapat kita gerakkan secara menyeluruh. Jadi ini satu perkara yang sangat penting yang saya akan berikan tumpuan dan fokus yang tinggi kepada penyediaan perkhidmatan jalur lebar berkualiti tinggi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan kita dengar Tan Sri sendiri sangat memberi penekanan kepada aspek konektiviti dan juga kualiti penyampaian khidmat jalur lebar itu sendiri kepada masyarakat di sini. Tan Sri, hari ini juga akan berlangsung penyampaian inisiatif-inisiatif daripada pihak swasta ataupun pembangun industri. Jadi bagaimana Tan Sri melihat keterlibatan dan juga kerjasama dengan pihak swasta ini sebagai sangat penting untuk kita membangunkan kesejahteraan keluarga Malaysia, khususnya dalam aspek pendidikan kanak-kanak di sini, pelajar di sini? Ini satu aspek yang sangat penting kerana bila kita bercakap tentang service provider, kalau macam dulu bekalan api, bekalan elektrik, bekalan air dan sebagainya, itu lebih kepada prasarana dan segalanya dikendalikan oleh kerajaan. Tetapi perkhidmatan jalur lebar ini, penyediaan prasarana dan juga perkhidmatannya itu dilaksanakan oleh syarikat-syarikat telcos yang kita lesenkan sebagai service providers. Ada syarikat yang facility providers, ada syarikat yang kita lesenkan sebagai NSP ataupun syarikat-syarikat yang menyediakan sebagai network service providers. Jadi dalam suasana ekosistem yang sedemikian, kita mesti memastikan kita ada corporate citizen yang responsible. Kita ada warga korporat yang ada rasa tanggungjawab, bukan sekadar untuk menjalankan perniagaan ataupun bisnes, tetapi ada sense of responsibility. Di situlah datangnya istilah corporate social responsibility, CSR. Di mana apabila kita beri peluang sedemikian kepada syarikat, tentu mereka menjana keuntungan. Kerana telco business ini adalah captive market. Dan pelanggan tidak ada pilihan. Katakanlah kalau kita ada 4 atau 5 syarikat telekomunikasi yang mengendalikan mobile network. Maka orang sembarangan lain tak boleh masuk dalam industri itu. Jadi dia dalam satu control environment. So biasanya lucrative business, satu perniagaan yang menjana keuntungan yang banyak. Tetapi bagaimana dengan keperluan masyarakat yang lainnya? Maka sebagai responsible corporate citizen, kita menggalakkan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat. Ya, jadi itulah hari ini saya berbangga kerana telcos, baik Maxis, baik Digi, baik Celcom, baik Yes, U-Mobile dan sebagainya, mereka banyak melakukan program-program CSR termasuk yang akan dilakukan di kawasan Parlimen Ketere. Dan fokus saya yang utamanya adalah kepada anak-anak, kepada para pelajar. Ya, pelajar misalnya ini saya sendiri menaja 1,000 pelajar yang kita akan berikan data percuma dengan melanggani package remaja keluarga Malaysia. Ya, 1,000 orang itu daripada peruntukan saya sendiri. Kemudian syarikat-syarikat yang lain boleh bantu saya top up. Misalnya juga hari ini misalnya ada satu syarikat telcos menyumbang 200 tablets yang ditumpukan diberikan pada pelajar-pelajar tingkatan 6 supaya mereka boleh belajar dan melaksanakan PDPR dan kerja sekolah. Pada 200 orang ditumpukan kepada mereka yang datang daripada keluarga miskin. Satu lagi hari ini yang program CSR yang dijalankan oleh Yayasan YTL
di mana pelajar-pelajar di pengajian tinggi, kalau dalam kawasan saya ni Politeknik Kota Baru Kok Lannas, kita memberikan data kepada student B40. Alhamdulillah. Data untuk setahun. Wow. Dia akan mendapat beberapa gigabytes data untuk mereka melaksanakan kerja-kerja kuliah dan juga pembelajaran. Jadi tumpuan saya daripada dulu pun keutamaan saya ialah kepada pelajaran. Sebab saya berteori, saya sendiri kerana saya mendapat pelajaran yang baik, walaupun saya budak kampung, saya dapat jadi professional town planner. Dan kemudiannya dalam politik lah. Jadi kalau kita nak menolong seseorang orang kampung, barangkali sukar nak mencapai upward mobility, vertical mobility, nak mengubah status kehidupan. Tapi kalau kita labur pada anak-anak dia, dia mungkin datang daripada keluarga pengayuh beca, dia mungkin ada keluarga pesawah ataupun keluarga penoreh getah. Tapi anaknya tak perlu terus menjadi penoreh getah. Anak-anaknya boleh jadi jurutera, boleh jadi town planner, boleh jadi arkitek dan sebagainya. Jadi orang kata berbaloi untuk kita beri perhatian kepada membantu anak-anak sekolah. Jadi saya ni dah dikenali dalam kawasan Parlimen Ketereh ini sebab yang saya bantu dulu dah keluar universiti, dah berjaya sekarang, dah berjaya, dah jadi engineer dan sebagainya. Tapi saya masih lagi membantu yang daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini dah masuk lebih pada 25 tahun saya buat Yayasan Kemiskinan Kelantan yang saya miliki, dan melalui yayasan tersebutlah, melalui lembaga pemegang amanahnya, banyak program-program kebajikan yang ditumpukan kepada pendidikan. Dan inilah saya harap dapat saya bantu pula melalui pemberian data, memberi peranti dan kemudahan-kemudahan pembelajaran internet yang lain. Alhamdulillah, kita dah dengar tadi penonton, aspek pemerkasaan pendidikan memang sangat dekat dengan hati Tan Sri sendiri. Bagaimana aspek pendidikan itu boleh mengubah kehidupan seseorang pelajar dan juga meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam satu masa yang jangka panjang nanti. Dan Tan Sri, saya difahamkan Tan Sri program jelajah #saya digital keluarga Malaysia Parlimen Ketereh Negeri Kelantan. Jadi mungkin boleh InsyaAllah petang ini program saya digital yang telah disusun oleh MDEC, ya. MDEC kita beri tanggungjawab tambahan pada tahun ini. Kalau kita lihat dalam bajet yang diumumkan, MDEC disebut beberapa kali, dan dana ataupun peruntukan di bawah belanjawan itu ditambah untuk membolehkan MDEC memainkan peranan yang lebih besar. Kerana saya berhasrat untuk memastikan kita membawa kemudahan jalur lebar ini kepada rakyat. Tapi bukan saja prasarananya, tapi pengisian. Betul. Ya, pengisiannya. Jadi MDEC melancarkan program Saya Digital, dan di dalamnya tu ada beberapa package-package tertentu. Dan juga MDEC dan SKMM akan gunakan pusat-pusat internet desa yang ditransformasikan menjadi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia. Dan dari pada situ MDEC akan mengadakan kurikulum-kurikulum untuk melatih orang kampung menggunakan kemudahan internet untuk menyertai dalam digital economy. Dan program pendigitalan secara nasional ini perlu dibawa kepada rakyat biasa, perlu dibawa ke luar bandar. Jadi kesemua, insya-Allah menjelang akhir tahun depan saya harap dapat menyediakan 1000 PEDI ataupun pusat ekonomi digital seluruh negara. Yang dah ada sekarang 600, 800 gitu. Kita akan upgradekan, kemudian kita akan bina baru di kawasan-kawasan terdun-dun seluruh negara yang belum ada. Tapi yang penting sekali sekarang ni adalah pengisiannya, program-program. Jadi petang ini saya melancarkan satu sesi Saya Digital, Saya Digital, di mana dibawa experts dalam bidang e-commerce dan bagaimana cara pengenalan awalan untuk orang kampung biasa, ibu tunggal, mereka-mereka yang berada di rumah, peniaga-peniaga kecil, penjaja ataupun di kalangan remaja, belia dan sebagainya, dapat menggunakan kemudahan-kemudahan jalur lebar dan kemudahan internet dan sebagainya untuk menambah pendapatan. Ya.
Kalau dulu just internet untuk nak buat call, nak menelefon, nak berWhatsApp. Sekarang ini kita nak tengok supaya kemudahan yang kerajaan bawa dengan satu belanja yang besar ini mesti boleh mengubah kita punya orang kata taraf kehidupan, ya, boleh menambah pendapatan. Produk-produk kampung dapat dipasarkan secara online. Skill, kemahiran, ataupun kalau misalnya kita ada rumah yang kita nak buat sebagai homestay, kita boleh buat promosi secara online. Kalau kita di kampung pandai buat masakan tertentu, buat Maggi belut ke, buat masakan onde-onde ke, ataupun jala emas ke, tahi itik ke, kita boleh promosikan yang Kelantan selama ni famous, ya. Jadi kalau dulu famous orang datang ke Kelantan, sekarang benda tu boleh dihantar keluar. Tapi nak buat itu tak boleh lah cara biasa yang masa kita jual di dalam warung. Bagaimana brandingnya, bagaimana packagingnya, bagaimana nak jaga kualiti, bagaimana juga nak buat delivery. Itu kita akan latih. Supaya dia akan menjadi satu mata pencarian, satu peluang untuk menjana pendapatan. Jadi ini yang kita nak tumpukan di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Program besar-besaran dan dimulakan dengan Saya Digital. Supaya semua orang rasa soal digital jangan anggap benda yang asing. Benda biasa-biasa je. Benda yang semua orang boleh sertai. Biar benda yang rasa mudah, benda yang rasa dekat dengan kita. Betul. Saya Digital. Itu antara fokus utama sekarang ini, bagaimana Tan Sri menerangkan berkenaan kepentingan digitalisasi ini dapat mengubah taraf sosioekonomi keluarga dan juga masyarakat serta negara secara keseluruhannya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Tan Sri atas sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia Ketua Kelantan. Inilah dia penonton, Tan Sri Datuk Panglima Tahun Plena Haji Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merangkap. Sekarang ini kita nak bersama dengan Hani dekat sana. Hani nak menemu bual pelajar-pelajar yang akan menerima sumbangan pada hari ini. Silakan Hani.